walau bagaimanapun kemajuan di negeri yang kedua paling kaya nampaknya jauh sangat ketinggalan dengan negeri Selangor. Sebab kalau kita nak beli stoking pun kita turun ke Kuantan. Nah, itu hakikat yang sebenarnya. Jadi insya-Allah kita akan tukar kerajaan menjelang ke hari yang saya suka benar lah kalau acara-acara begini. Seperti mana yang jelaskan oleh Datuk Menteri Besar tadi, Tan Sri Menteri Besar, ini adalah sokan sebenarnya. Sebab tu kita nak anak-anak muda hok duk berlomba-berlomba, duk rempit-rempit tengah jalan. Biarlah lomba dia rempit itu jadi sokan. Sebab dia lomba hok duk sokan lain, lomba sokan lain. Jadi Islam ni dia membenarkan sokan dan dia kawal sokan tu. Dan kita sendiri pun maknanya terlibat, walaupun tidak secara langsung dengan sokan. Ramai rakyat yang sebenarnya dia terlibat juga dengan perkara yang berkait dengan sokan. Contohnya maknanya walaupun dia tak main badminton, tak main lomba motor, tak main lomba kereta, tak main go-kart, tak main bowling, tak main hoki, tapi dia bakal kasut sokan. Bermakna sokan ni satu benda yang ada di dalam masyarakat. Dan ada usaha-usaha untuk menampakkan bahawasanya Islam melarang sokan. Ni benda ni kita nak beri faham kepada masyarakat sekalian. Zaman Rasulullah ni banyak sebenarnya berlaku sokan, cuma tidak formal. Kita tak jumpa dah hadis-hadis pertandingan sokan dan seumpamanya. Tapi sokan itu telah berlaku sejak zaman Nabi SAW. Masa sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, masa dia bukan Islam, di Pasar Mekah tiap-tiap tahun dia ada buat tandingan gulat. Gulat ni bahasa Arab, kalau Melayu gusti, orang putih panggil wrestling. Dan setiap tahun Sayyidina Umar dia menang, tak pernah boleh ke orang lain, dia Muhammad, sehingga digelar Undertaker. Pasal menang Muhammad. Bila dia masuk Islam, maka dia berlawan dengan Rasulullah. Rasulullah kata, hak mana hak kata juara nama Umar? Maka Sayyidina Umar pun bangun berlawan dengan Rasulullah. Selama ni Sayyidina Umar pegang tali pinggang WWF, dah pernah kalah. Maka dia kalah dengan Rasulullah SAW. Ini juga adalah sokan. Nampak? Sokan nombor motor, nombor kereta ni yang kita minat ni, iaitu dia tutup orang. Tak ada lagi lomba-lomba maknanya walaupun kategori 150cc ke bawah dia pakai luar pendek, tak ada. Dia tutup orang dah. Itu sesuai dah dengan Islam. Motor tak ada masalah, tak payah tutup orang motor, naik ke. Jadi sangat-sangat saya benda ni puji usaha-usaha seperti ini, kerana ada anak-anak muda yang mereka masih kurang faham kaitan agama dengan kehidupan orang-orang muda. Maka dengan itu orang-orang yang tak tanggungjawab dia ambil kesempatan, dia nak racuni fikiran anak muda. Apabila Islam itu memerintah di dalam negara, sokan tak boleh. Bila Islam memerintah, tiada hiburan. Ini usaha-usaha jahat daripada tangan-tangan manusia yang sememangnya jahat. Islam nak memperkenalkan kepada semua, maka hobi dibenarkan dalam Islam. Minyak boleh, main boleh, sokan boleh. Yang tak bolehnya bila melanggar hukum, itu saja. Macam main dang. Sebut dalam kitab-kitab fiqh, pokoknya boleh main dang. Tapi janganlah sampai pagi sampai petang. Turun ke 10 pagi main dang, sampai pukul 7 malam tak balik lagi. Sehingga maknanya nak panggil surat jemputan kahwin pun nak pergi mana? Kena tahu kat dia main dang. Sampai gitu semua. Main sikit-sikit dan ada benda lain yang lebih kita nak buat, nak cari rezeki dan sebagainya. Sebab tu kalau sokan sepanjang hari, maka itu bukan hobi namanya. Sokan dia sekali-sekala. Bulan ada sekali race. Setahun 3 kali race. Kalau hari-hari race, dia bukan hobi dah. Itu lebih berbahaya. Pening kepala kita. Nampak? Jadi tidak ada sesuatu pun yang tak kena antara hobi anak muda ni dengan hukum-hukum yang datang di dalam agama Islam kita, melainkan semua telah disesuaikan, telah dibuat garis panduan oleh ulama-ulama dan seumpamanya. Main badminton tak ada kata haram. Raket badminton tu tidak masuk neraka lagi.
Yang masuk nerakanya itu orang tukang tebah raket tu. Pasal dia semayang hari. Nah, gitu juga kayu hoki tak masuk neraka. Bola voli tak masuk neraka. Tak ada lah pada masyarakat kita tengok dah mana bola voli banyak kat depan pintu neraka. Mereka kata pasal bola voli tak mayang. Bola voli tak salah. Yang salah ialah orang yang tukang golek bola tu. Golek saja tak semayang, maka dia kena golek masuk dalam api neraka Allah. Jadi Islam adalah agama yang cukup sesuai daripada dulu sampai sekarang. Inilah agama yang dikatakan sesuai untuk yesterday, today and tomorrow. Dulu, ini, selama ini. Jadi insyaAllah saya pendekkan sedikit kerana kita ada beberapa soalan yang nampaknya akan dijawab juga. Hari-hari jawab soalan. Malam di Kuala Terengganu juga jawab soalan 30,000 orang. Alhamdulillah. Saya di sini. Tuan-tuan yang berhormat, kita akan bertanya soalan dan soalan itu akan dijawab oleh Ustaz. Silakan. Ustaz. Soalan pertama kan? Soalan pertama Ustaz. Dosa ke tengok lubang haram tu? Dosa ke tengok lubang haram tu? Baik, soalan pertama tentang lumba haram. Kita tengok lumba haram. Lumba haram ni maknanya lumba luar lah yang tidak ada dalam trek. Jadi sebab tu kita nak faham hukum lumba haram tu haram ke tidak. Jawabnya haram. Lepas tu dia panggil lumba haram. Cuma lumba dalam trek ni kita tak panggil lumba halal. Jadi lumba yang dalam trek, lumba yang tak haram. Kenapa haram? Ada pokoknya, ada divider dan sebagainya. Dalam trek kalau itu babak, ada tiang api, ada pasir dan sebagainya. Sebab itulah benda ni tidak memudaratkan nyawa itu sendiri, maka tidak haram. Baik. Pergi kepada soalan. Orang lumba haram malam-malam perang. Mana kalau dia accident bahan tiang api mati situ. Kita tengok, tengok. Jawabnya haram atau tidak kita tengok orang lumba haram. Hukumnya ada dua. Yang pertama tidak haram, iaitu yang berlumba sama-sama jalan malam-malam. Bukan kita terlibat dengan lumba haram. Kita lalu, kita berhenti kereta, kita tengok, ada lumba haram, kita pun tunggu, tengok. Maka tengok lumba haram itu tidak haram. Yang kedua, haram kita tengok lumba haram, iaitu penunggang-penunggangnya tak pakai seluar. Kalau itu haram lah. Kalau tengok aurat mereka itu. Wallahualam. Tuan-tuan, berikan kedudukan pada Ustaz Maidus, tuan-tuan. Terusnya soalan yang seterusnya, silakan yang berhormat Dr. Maidus Saidi. Ustaz, sekarang kalau kita tengok trend anak-anak muda ni, ada sebahagiannya suka berpersatuan. Dan dalam persatuan tu ialah kita pelbagai majmuk masyarakatnya. Ada yang minum-minum, tapi anak-anak muda ni cuma tengok je. Apa hukumnya, Ustaz? Tengok apa tu? Tengok diorang minum-minum semua dalam persatuan ni. Tengok dua lah. Ini anak muda sebahagian dia suka berpersatuan, Ustaz. Baik. Jadi dalam persatuan ni macam-macam lah. Bangsa ada kan, yang Islam, yang bukan Islam. Ada kadang-kadang program dia minum-minum marah. Apa hukumnya anak-anak muda yang bersama-sama dalam program ni? Masalah bila kita persatuan, pertubuhan, musyawarah dan sebagainya. Sebab itulah kita ni manusia yang tidak sempurna. Yang perfect iaitu para nabi dan para rasul. Sahabat pun ada buat silap. Lepas tu bila kita buat majlis-majlis begini, bukan saja nak melihat kesilapan orang lain, tapi melihat kesilapan diri kita sendiri. Mudah-mudahan bila kita tahu kita silap, kita beristighfar kepada Allah. Rasulullah SAW mengajar kita bila satu meja tu dihidangkan benda yang haram, kita tak leduk meja tu. Walau apa pun terjadi, sekalipun di antara yang minum di situ adalah pengerusi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Maknanya tak boleh. Kita kena duduk meja lain. Dalam hati kata meja yang sama tak boleh. Walaupun kita tak minum, walaupun kita pegang sepeh, subhanallah, 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 subhanallah. Tengok, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Tak boleh juga. Kerana jelas dalam hadis, kalau meja itu dihidangkan arak atau benda yang haram, kita kena beranjak. Sebab tu kita jangan segan dengan orang. Kita ra'i Allah Ta'ala. Kerana Allah lah
yang mengeluarkan kita daripada perut mak kita sehingga sekarang kita besar, murah rezeki, dapat bernyawa dengan senang, maka Allah yang paling patut kita raikan. Kesilapan-kesilapan kita masih lalu. Astaghfirullahaladzim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, tolonglah jangan balas segala salah silap kami di masa lalu. Kami minta maaf kepadamu. Wallahu a'lam. Ni Ustaz, untuk makluman soalan-soalan ni daripada anak-anak muda yang datang semalam Ustaz, yang juga dengar show-show lain. Jadi banyak soalan Ustaz ni. Satu lagi Ustaz, kawan saya Ustaz, dia suka rem-rem motor dia. Bunyinya bising, mengganggu kita nak semayang. Dosa tak kalau saya rosakkan motor dia? Boleh tahan soalan ni. Baik, dia ni suka bising dengan motor dia. Dengan tu tak panggil motor, motor. Itu asal ayah tu, motor. Jadi bising perang orang jiran sebelah pun tak boleh nak tidur. Tak ada sebarang hadis yang cerita tentang haram exhaust. Dan exhaust tak ada dalam Rasulullah. Tak ada dalam hadis yang mengatakan haram tunggang motor bising. Yang ada dalam hadis, tidak boleh mudaratkan orang lain, menyakiti hati orang lain, menyusahkan orang lain. Baik, kalau kita bising perang lalu ke rumah orang, kita nak tahu baik atau tidak, try kita pula tidurkan anak kita, orang lain lalu depan rumah kita bising macam tu. Kita suka tak? Tak ada orang yang suka. Kalau kata saya suka Ustaz, mungkin dia teh air kecil. Jadi bila orang lain, awak tak suka orang buat begitu, jangan buat kepada orang. Jelas di sini haram. Sengaja bising lalu kat rumah orang. Pak orang nak tidur, ayungkan anak, dia ada kerja lain pula. Bukan kerja dia, tak ada, duduk saja. Tengah jam anak ni nak tidur, baru seminit lena, dia lalu rang, bangun anak, menangis, biru muka-muka. Kalau hijau boleh tahan. Jadi sakit hati, nyemuk dan sebagainya. Jadi janganlah. Dulu kita ada main motor juga, tapi tidak lebih lah. Ada motor juga, exhaust bising juga. Exhaust motor saya tu ada di bandar boleh ambil. Hanya kalau start sini dibiji dengan odok. Jadi bila lalu ke surah, lalu ke rumah orang, kita tak start. Kita heret je. Pasal apa? Pasal hormat orang. Nampak? Dia ni lalu depan masjid, depan surah, tak ada heran. Sebab tu terlingkuk situ, terlingkuk sini, patah kaki, masuk skru, masuk sepanah hidup, macam-macam pasal. Dan tak hormat kepada orang. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya dia tanya, apakah orang yang jual air batu? Batu lebih, air sikit saja. Jadi begitulah, bila orang tanya ni, orang ni terasa hati, orang ni tanya, orang ni terasa hati. Orang ni orang jual air batu pula terasa hati. Memang ada semua dia punya mangsa dia. Jadi kita tak usah marah lah. Kalau kait dengan kita, alhamdulillah. Sebab orang dulu-dulu dia nak pergi dengar kuliah agama, dia berdoa kepada Allah, minta-minta malam ni kena tentang diri aku. Tu baru orang tu nak belajar. Kerana kita datang kuliah, datang belajar, nak dengar keburukan dan kejahatan diri kita sendiri, bukan nak dengar orang lain. Jadi air batunya banyak, airnya sikit. Contohnya air sirat, penuh satu gelas air batu, tapi airnya sedikit. Airnya lebih kurang 3 sudu dia letak, maka penuh dah. Jawabnya, ada tak tujuan di dalam hati yang menjual, nak ambil keuntungan yang lebih, memperdaya orang? Maka kalau ada begitu, dia telah melakukan benda yang haram. Nak tahu molek tak molek? Kalau orang buat jual gitu ke dia, diisyak sekali habis. Habis dah. Tak ada siapa dada, siapa tekuk, habis dah. Tadi sebelah besar. Dia pun sakit hati. Maka ini dilarang di dalam Islam. Laisa minni man ghasya, bukan di kalangan umatku. Nabi kata, mereka yang cuba nak menipu orang lain, walaupun cari untuknya untung 3%, 4%. Soalan seterusnya, isteri saya tidak taat saya kerana dia tak ada hati dengan saya.
Isteri saya juga suka memendam rasa. Hingga apa yang dipendam itu dah menjadi dendam. Hingga dia menyatakan yang dia tak nak menjadi isteri saya. Maka saya perlu menceraikan dia. Saya masih menyayangi dia. Saya fikir anak saya yang masih kecil, Ustaz. Ini masalah ramai. Isteri tak sayang lagi pada suami. Nampak? Yang pertama sekali kita kena tengok, bila berlaku masalah, tengok diri kita sendiri. Jangan tengok kejahatan isteri. Nampak? Kadang-kadang kita salah. Dan kadang-kadang kita tidak salah, tapi dulu kita ada melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah uji kita dengan susah apabila kita berumah tangga. Nampak? Lepas tu bila berlaku anak kita degil, anak kita jahat dan sebagainya, terus jangan salahkan anak, tapi lihat diri kita sendiri dulu. Nah, kadang-kadang kita salah tarbiyah, kadang-kadang betul dah kita tarbiyah, tapi dulu kita derhaka kepada ibu bapa kita. Dalam kes begini, maaf, suami boleh dua alternatif. Yang pertama, dia bersabar dan memujuk isterinya dan tanyalah apa benda yang menyebabkan dia tidak ada hati lagi. Dan yang kedua, dia boleh menceraikannya, kerana cerai itu adalah hak suami. Fikirlah masak-masak, jangan 3 suku masak. Kerana cerai ni mudah. Dari suami, mulut suami, lapah cerai, lapah cerai. Orang puan tak boleh cerai, dia qadi kena cerai. Sebab orang puan ni tak ada kesabaran. Allah cipta orang lelaki ni dia ada sabar. Nah, jahat lagu mana pun kadang-kadang tak cerai juga, tak cerai juga. Mu kata mu tak cerai bini mu, sampai duduk maki hamu depan orang ramai, mu tak cerai lagi. Dia tak cerai lagi. Walaupun dia rasa benci dah, sakit hati dah, tapi kesabarannya telah mengatasi sakit hatinya itu. Ini suami yang dipuji syarak, dapat pahala yang banyak dengan sebab kesengsaraan yang dicetuskan oleh isteri. Batulah, kita kena kuat sabar. Tapi kalau tak sabar juga boleh cerai, tak ada masalah. Kerana cerai milik orang lelaki, bukan milik orang perempuan. Soalan seterusnya, apakah hukum solat dalam perjalanan dengan seluar? Kadang-kadang kotor kena habuk ke apa ke, kain pelekat pun tiada, sah ke tidak, makruh ke apa ke? Dia ni naik motor besar pergi Goldwing ekspedisi. Pergi mana? Pergi Penang. Sampai di Ipoh orang Bang Zohor nak semayang, dia kata seluar dia kotor, dia takut ada najis. Jawabnya, kalau rasa bimbang ada najis, tak najis lagi. Kalau rasa kotor, boleh semayang lagi. Yang tak boleh semayang, jelas ada najis. Contohnya air kecil. Ni banyak. Pasal orang lelaki ni, dia tak macam orang puan. Bila dia kecil, tak sempurna habis air kecil, dia pun bangun dah. Maka bila gegar, degu-degu, dia akan keluar lagi sini. Nampak? Ni contoh mikrofon lah, jangan tengok benda lain. Jadi bila keluar air kecil, maka dia keluar, dia ada air kecil. Bila keluar dia ada kecil, maka dia kata tak sok. Senang saja. Keluar kita underwear boxer boleh basuh, tak ada masalah. Bukan wajib basuh keluar. Tak ada orang bila dia kecil, air kecil dia kena dia keluar, habislah keluar. Bukan. Kenalah titik 2 bahagian depan, tempat keluar najis. Jarang orang dia kena air kecil belakang ni. Mesti depan. Jadi depan, kalau kita nak semayang, buang seluar dalam. Pakai seluar mutul saja, tak ada masalah pun. Dia kata payah nak buang, pakai gak gini, gak saja kalau nak buang seminggu lebih. Memang payah. Kalau kita tak payah, seluar dalam boleh basuh ketika masih berdiri gini boleh basuh. Pergi kat tandas, pergi kat toilet, buka paip. Tamu buang. Buka zip seluar, ambil seluar dalam, cabut terbit, terbit gini. Jiru air. Bila kita jiru air, bersih. Kerana air kecil adalah sedikit. Nampak? Tak ada masalah. Jangan sakut di paip sudah lah. Jadi senang sahaja. Itu cara dia. Jadi kalau kita rasa kotor atau daki, masih boleh lagi. Yang tak boleh adalah perkara najis lagi. Jadi kita ada masa 26 minit 14 saat lagi. Kita lancarkan kutipan derma untuk tabung kebajikan ARC Negeri Selangor. Jadi petugas sila jalankan tugas, kutip derma. Cepat. Silakan petugas. Petugas boleh. Petugas akan pakai tag warna hijau pada lengan dia. Nampak?